Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada episod kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan Lailatul Qadar, yang mana ini adalah merupakan satu episod khas yang kita buat, iaitu bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi untuk itu bersama dengan saya pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz. Terima kasih Ustaz kerana sudi hadir pada hari ini, dan insya-Allah kita akan meneruskan lagi perbincangan kita, iaitu kupasan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan pada episod yang lepas kita telah menghuraikan ataupun membincangkan secara tuntas berkaitan dengan nuzul Al-Quran, yang mana Al-Fadhil Ustaz ada menyebut iaitu nuzul Al-Quran ini turut diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi untuk itu episod ini secara khusus kita membincangkan berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi Ustaz, sebagai langkah permulaan awal untuk kita membincangkan berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, iaitu apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar. Mungkin Ustaz boleh hurai dengan lebih lanjut. Bismillah, walhamdulillah, wassalamun ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Secara ringkasnya, Lailatul Qadar memberi makna malam Al-Qadar. Al-Qadar dalam bahasa Arab, ulama ada buat kajian dan pentafsiran, dia boleh memberi makna Al-Qadr, dia berkait dengan Asy-Syaraf, Al-Manzilah Al-Aliyah, dia berkait dengan kemuliaan, dia berkait dengan kedudukan yang tinggi. Kalau kita nak kaitkan, kerana malam itu malam yang penuh dengan kemuliaan, kerana diturunkan Al-Quran, malam yang menggambarkan keagungan yang Allah Ta'ala cipta khusus, khususnya untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat Quran juga ada sebut Al-Qadar memberi makna kedudukan yang tinggi. Kita kena yakin sepenuh tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Di kedudukan yang tinggi, Allah Ta'ala Maha Agung, Allah Ta'ala Maha Esa. Dan kita kena beriman kepada Allah untuk menjadikan kita ni selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Tapi ada di kalangan manusia yang tak boleh nak takdirkan kedudukan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Kebanyakan manusia dia tak boleh nak takdirkan kedudukan Allah. Takdir di sudut mana? Di sudut Allah Ta'ala ni wujud. Allah Ta'ala ni Maha Agung. Allah Ta'ala ni Esa. Itu antaranya. Orang yang syirik kepada Allah kerana dia tak boleh nak takdir kedudukan Allah. Itu makna, antara makna Al-Qadr. Jadi malam Al-Qadr adalah satu malam yang berkait dengan kemuliaan, keagungan. Berkait dengan Allah, berkait apa yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada kehidupan ini, antaranya penurunan Al-Quran. Al-Qadr juga dia memberi makna at-taqdir. Kenapa? Kerana malam itu Allah Ta'ala dah tentukan segala-galanya. Hadis yang kita baca, seseorang manusia apabila Allah Ta'ala nak cipta dia, masuk selepas 120 hari, Allah Ta'ala dah tulis. Ajal dia, rezeki dia, amalan dia, wa syaqi, kesudahan dia, syaqi atau sa'id, bahagia ataupun derita. Semua sekali telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila adanya malam Al-Qadar, Allah Ta'ala nak taukid tentang apabila Allah Ta'ala cipta manusia dan cipta seluruh makhluk, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita diminta dalam rukun iman, salah satu paksi utama adalah keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara makna malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr juga memberi makna minad-dhiq ataupun at-tadyiq.
kerana pada malam itu malaikat yang terlalu banyak yang tak boleh kita nak hitung bilangannya bergerak daripada langit ke bumi. Sehingga seolahnya bumi ni jadi sempit. Bumi ni penuh. Kalau kita kata di jalan raya, musim cuti, jam. Tak boleh nak bergerak. Jadi itu kita boleh nampak dengan mata kita. Malam Al-Qadar ni kita tak boleh nampak. Cuma kita boleh gambarkan. Pada malam itu macam mana dengan hikmat masyiah daripada Allah, malaikat-malaikat ciptaan Allah Subhanahu Taala ni penuh di muka bumi Allah. Turun antaranya untuk melaksanakan segala arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu Taala. Setengah riwayat sebut macam mana sebahagian daripada malaikat ni dia boleh tengok sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu Taala ni beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala dengan pelbagai cara. Dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan istighfar, semua sekali malaikat boleh tengok. Jadi kemuliaan tu antaranya kerana sibuknya dunia pada masa itu. Hubungan antara langit dengan dunia kerana malaikat-malaikat ciptaan Allah Subhanahu Taala. Itu di malam itulah turunnya Al-Quran. Yang kita sebut jumlatan wahidah daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi itu. Jadi kita kena faham semua sekali jadi mulia antaranya kerana dia berkait dengan Al-Quran. Mulianya Nabi kita kerana diturunkan Al-Quran kepadanya. Mulianya malaikat Jibril kerana dia jadi perantara antara Allah SWT dengan Nabi kita SAW membawa ayat-ayat suci Al-Quran. Sebenarnya umat Nabi Muhammad ni mulia apabila dia berpegang dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi secara tidak langsung kita dapat mengetahui iaitu bulan malam Lailatul Qadar ini merupakan satu malam yang mana para malaikat akan turun ke bumi Allah SWT dan memberi gambaran betapa banyaknya sebagaimana Al-Fadhil Ustaz menyebut iaitu kita bersesak-sesak di jalan raya pada waktu perayaan misalnya yang mana kita nak menggambarkan iaitu kelebihan pada bulan tersebut. Minta maaf, kelebihan pada malam tersebut. Jadi insya-Allah kita sudah pasti ramai dalam kalangan kita ini akan berusaha untuk memperolehi malam Lailatul Qadar. Dan selepas ini kita akan membincangkan iaitu apa hikmah daripada malam Lailatul Qadar ini. Sila tunggu dan jangan ke mana-mana. Kita ni nak tahu semua kenapa mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada Pewter Royal Selangor dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik buat gambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri sekarang PMX menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Marilah kita beri sebanyak ramai-ramai. Kita naikkan semangat perjuangan kita dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bertemu kembali dan membincangkan berkaitan dengan Lailatul Qadar yang mana pada sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz telah menjelaskan iaitu merupakan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang begitu istimewa di dalam bulan Ramadan ini yang mana para malaikat turun dan kita semua mengerjakan kebaikan ataupun kita mengerjakan amal ibadat pada malam berikut seumpama seperti 1000 bulan Ustaz kan. Jadi untuk itu mungkin Ustaz boleh hurai dengan lebih lanjut lagi yang mana sebenarnya terdapat pelbagai lagi hikmah ataupun kelebihan yang ada dengan malam Lailatul Qadar ini. Silakan Ustaz. Antaranya itu yang kita sebut dari awal tadi, bulan Ramadan juga dipanggil bulan rahmah. Jadi apabila kita boleh tengok apabila adanya malam Al-Qadar, ini gambaran yang jelas betapa rahmatnya
Allah SWT, kasih dan sayang dia, kesian belas Allah SWT ni kepada kita semua. Sehingga adanya satu malam yang segala kebaikan dan ibadat yang kita buat hanya satu malam, tetapi ganjarannya macam 1000 bulan. Mana digambarkan 1000 bulan ni 83 tahun lebih. 83 tahun ni adalah umur kita. Umur kita. Kita hidup daripada awal sampai ke kita balik, sampai ke kita mati. Ada orang hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sepanjang kita hidup tu, kita buat amalan. Tapi dalam masa sama, rahmat Allah SWT, hanya satu malam, kita buat amal ibadat, tapi ganjarannya macam 83 tahun. Masya Allah. Itu gambaran rahmat Allah SWT. Tapi kita tengok, lama daripada kita hidup tak sampai pun 83 tahun. Nabi SAW sendiri pun sebut, A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni antara purata dia 60 hingga 70 tahun. Bahkan ramai pun yang tak sampai 60, ramai yang mati. Ya. 60 lagi ramai. 70 lagilah ramai. 80, 90 tahun lebih ni jarang-jarang je. Kebanyakannya 60, 70 tahun. Baik. Setengah riwayat menyebutkan ada faktor turunnya ayat wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sebab satu kali Nabi sebut tentang kelebihan umat terdahulu di kalangan antaranya Bani Israel. Ialah zaman dulu umat terdahulu, antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, dia hidup dalam tempoh yang lama. Kalau generasi Nabi Nuh sendiri pun hampir 1000 tahun. Jadi kalau dia seorang yang taat pada perintah Allah, beratus-ratus tahun dia berdakwah, banyak mana pahala. Beratus-ratus tahun dia berjihad fi sabilillah, banyak mana pahala. Sedangkan umat Nabi Muhammad ni hidup 60-70 tahun. Jadi seolah tak banyak. Baik, dengan cara itu maka turunlah ayat ni. Turunlah surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi setakat yang amo ingat, tidak ada satu hadis yang menyebut tentang kelebihan tertentu baca surah ni dalam masa-masa tertentu. Tidaklah ada hadis sebut siapa yang baca surah Al-Qadr malam Jumaat ke, tak ada. Kekuatan surah ni adalah isi tu, isi kandungan tu yang perlu kita hayati. Antaranya kelebihan malam Al-Qadr. Sehingga amal ibadat yang kita buat, apa saja yang kita buat, dengan puasa kita, dengan tarawih kita, dengan qiyam kita, dengan infak kita, dengan doa kita, kalau boleh, maknanya sepanjang malam Al-Qadr tu kita boleh penuhi. Seolahnya secara logik, kalau kita dapat hanya sekali je seumur hidup kita, sudah cukup ya. Sebab satu malam kita dapat ganjarannya selama sepanjang kehidupan kita, 83 tahun. Ini satu nikmat, ini satu rahmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala nak tonjolkan kasih sayang dia, kesian belah dia kepada hamba-hamba Allah SWT. Sebab itulah kita kena rebut peluang ini dengan sebaik mungkin. Masya Allah Ustaz. Daripada huraian yang Ustaz berikan tadi, itu adalah kelebihan yang paling penting adalah kita memperbanyakkan amal ibadat kita, kerana ya kita umur yang mana umat Nabi Muhammad SAW ini mungkin 60 ke 70. Tapi dengan satu malam yang kita laksanakan itu, kita dapat dapat kumpul ataupun cover lagi 83 tahun, 1000 bulan. Masya Allah. Ini adalah satu ganjaran yang mana sudah pasti kita perlu sama-sama merebutnya. Kalau kita tidak mengambil manfaat sedemikian, maka amatlah rugi. Kerana pada setiap bulan Ramadan yang kita tempuhi dan kita hadapi ini, kalau kita tak ada usaha Ustaz kan, maksudnya tidak ada keikhlasan untuk menghadapinya, itu mungkin kita akan merasai bahawa bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang hanya sekadar menahan dahaga dan lapar sahaja. Jadi itu sidang penonton sekalian, insya-Allah
selepas ini kita akan membincangkan iaitu bagaimana cara ataupun bagaimana usaha untuk kita dapatkan malam Al-Qadr ini, insya-Allah. Jadi jangan pergi ke mana-mana, insya-Allah kita akan bertemu selepas ini. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masuk ke slot yang terakhir pada episod kali ini, iaitu kita membincangkan berkaitan dengan malam Al-Qadr, iaitu ataupun Lailatul Qadr, iaitu malam yang diberi kelebihan kalaulah kita dapat melaksanakan ibadah pada malam tersebut seumpama kita melaksanakan 1000 bulan, Masya Allah, ataupun dalam kiraan lebih kurang dalam 83 tahun, Ustaz, kan? Berbanding dengan umur umat Nabi Muhammad ini di antara 60 ke 70 saja. Tapi dengan satu malam, jika kita dapat untuk mengerjakan amal ibadat pada malam tersebut, kita sudah beribadat seumpama 1000 bulan. Dan untuk itu, Ustaz, sepanjang bulan Ramadan ni ramai yang bertanya dan juga mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana sebenarnya untuk kita mendapat ataupun dalam kesibukan kita beramal ibadat adalah bagaimana caranya untuk kita cari Lailatul Qadar ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan sidang penonton dan kita di sini. Asasnya banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan, keunikan bulan Ramadan. Antaranya, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ada juga hadis disebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ada juga sebut man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang pentingnya ada guna lafaz man shama, man qama, man yakum lailatul qadri. Yang pentingnya dia memberi makna apabila kita nak cari keberkatan dan kebaikan di bulan Ramadan, kita kena faham secara keseluruhan. Mana kalau shama, kita berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi asasnya dengan penuh keimanan. Itu penting. Iman. Bukan kerana terpaksa, tapi atas asas keyakinan kita. Atas dasar kita nak takbir ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahtisaban. Kita puasa bukan kerana ada faktor lain. Tapi tidak ada tujuan lain melainkan untuk mendapat rahmat, maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala daripada Allah. Jadi kalau kita berpuasa memenuhi cita rasa yang dikehendaki oleh Allah SWT, kita akan diampun segala dosa-dosa kecil lah. Begitu juga kita bukan hanya berpuasa tapi qama. Qama ni memberi makna puasa di siang hari dan berjaga di malam hari. Maknanya malam tu bukan hanya untuk makan colek sahaja. Bukan hanya untuk berborak kosong sepanjang malam, nak tunggu waktu bersahur. Tetapi kita juga guna masa untuk qiyam. Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun qamanya juga memberi makna package. Apabila sebut Ramadan, bukan hanya puasa, bukan hanya jaga malam,
Tetapi infak fi sabilillah, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan berzikir, banyakkan istighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis tadi sebut salah satu cara untuk kita dapat nikmat Ramadan ni adalah kita beribadat fokus pada 10 terakhir. Jadi pada malam Al-Qadar, dia hanya ada pada 10 terakhir. Pentingnya 10 terakhir ni antaranya kerana di 10 terakhirnya ada malam Al-Qadar. Dan 10 terakhir ni dia gambaran penutup. Penutup kepada ibadah Ramadan tu, ibadat berpuasa. Kehidupan kita ni, apa yang kita nak akhirnya, kita nak seboleh mungkin kita mengharap daripada Allah SWT biar pengakhiran hidup kita ni dengan husnul khatimah. Betul tak? Apalah guna kalau kita buat amal kebaikan, kita tunjuk, kita viralkan semua ibadat yang kita buat, tetapi berakhir dengan su'ul khatimah. Pengakhiran yang buruk. Kita tak nak, na'udzubillah. Begitu juga Ramadan. Kita boleh tengok sebenarnya pengakhiran seseorang di bulan Ramadan. Baik ataupun buruk. Macam mana kita nak sebut baik kalau 10 terakhir Ramadan lengan masjid. 10 terakhir Ramadan kita banyak di mall-mall. Betul lah. Jadi bukan salah, bahkan Allah Taala beri peluang kepada kita di bulan Ramadan ni. Sebab itulah nikmat dia akhir Ramadan, Allah Taala beri nikmat kita bersukaria dengan hari raya. Mana nikmat segera yang Allah Taala bagi. Sebagaimana Allah Taala bagi nikmat segera orang yang berpuasa. Nikmat segera berpuasa ni adalah ketika dia berbuka puasa. Betul tak? Betul. Tak ada seorang pun apabila nak buka puasa sedih. Tak ada. Sebab semua gembira. Budak kecil, orang besar, lelaki, perempuan, semua tak puasa pun suka. Betul. Nak buka puasa. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi segera atas dunia. Di akhirat dapat redha Allah. Boleh tatap wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya-Allah. Begitu juga kita kena takbir Ramadan ni, antaranya akhir Ramadan, terutamanya 10 akhir tu, biar kita ejah masa kita ni nampak kesungguhan kita nak dapat rahmat Allah. Kita nak cari baju raya, cari awal. Nak cari kuih raya, cari awal. Biarlah 10 akhir ni terutamanya malam ganjil. Sebab malam Al-Qadr ni hanya ada pada malam ganjil. Ada hadis Nabi SAW keluar daripada rumah dia nak cerita pada para sahabat bila malam Al-Qadar. Apabila dia keluar rumah, dia tengok ada 2 orang Islam duk bala, duk berkelahi. Sehingga lupa, Nabi lupa. Tapi ada hikmat dia lah. Kalaulah Nabi cerita, Allah Ta'ala beri peluang kepada Nabi cerita bila malam Al-Qadar, apa yang kita boleh gambar? 29 hari itu semua pakat malah belaka. Satu tu dia. Satu malam je. Satu malam dia. Tapi hikmat Allah Ta'ala, Nabi lupa. Dari satu sudut, nak menggambarkan kepada kita, keberkatan dan rahmat Allah Ta'ala ni hilang apabila manusia bala. Betul tak? Betul. Sebab itulah kita boleh tengok sekarang daripada peristiwa tu saya. Apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin? Mana ada negara yang betul-betul lah hinanya umat Islam sekarang ni. Kerana apa? Kerana faktor perbalahan. Di mana-mana sekalipun umat Islam balah kerana kadang-kadang kerana silap faham. Kerana faktor kefahaman yang sempit menyebabkan sanggup pulau memulau. Sanggup mengkafirkan sesama Islam hanya kerana kefahaman yang silap. Jadi ini antara faktor besar yang menyebabkan rahmat dan keberkatan Allah tu hilang dalam kehidupan. Jadi itu yang perlu kita cari balik. Antaranya kita kena sepakat 10 terakhir kita kena fokus. Terutamanya malam-malam ganjil. Malam ganjil hanya malam 21, 23, 25, 27, 29. Bila malam hak sebenar? Tak ada dalil yang qat'i daripada Quran ke daripada hadis ke nak menentukan. Ada lebih kurang 39 pandangan ulama. Pandangan dia, kajian dia, ada kata malam 21, ada kata malam 23. Yang pentingnya kita fokus kepada malam-malam ganjil. Ingat kalau kita duduk di Jordan,
malam 25. Masjid hampir semua masjid penuh. Nah, start daripada buka puasa sampai ke sembahyang Isyak, sampai ke tarawih, terus sampai ke sahur. Penuh dengan masjid kerana dia berkeyakinan malam 25. Terserah pada masing-masing. Tapi kita kena yakin, kalaulah dalam kehidupan kita ni hanya sekali je kita terima, kita hidup malam ganjil itu adalah malam Al-Qadar, maka ganjarannya terlalu besar. Jadi kita kena guna peluang ini sebaik mungkin. Malam terakhir, malam ganjil, kita hidup dengan baca Quran, dengan istighfar, dan semua kita sebenarnya kalau kita nak Allah Ta'ala seolahnya terima dengan tangan terbuka. Tidak hanya kerana dia ni mengaji agama. Tak ada tu. Mana-mana hamba Allah SWT tanpa mengira kedudukan dia semasa dia hidup atas dunia ni, kalau dia beriman kepada Allah, dia nak rahmat Allah Ta'ala akan bagi. Itu keyakinan yang perlu ada kepada setiap Muslim, setiap hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Itulah iaitu bagaimana untuk kita nak memperolehi malam Lailatul Qadar seperti mana yang telah Al-Fadhil Ustaz menjelaskan, iaitu fokus kita adalah yang sebolehnya seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang dimaklumkan oleh Ustaz yang dinyatakan tadi, iaitu pada 10 malam terakhir dan pada hari-hari yang ganjil. Jadi untuk itu mungkin kita perlu untuk sama-sama memberi penekanan kepada 10 malam terakhir ini, dan tidak hanya kita memenuhi ruang-ruang mall untuk membeli baju raya dan sebagainya, tetapi yang penting adalah kita memenuhi rumah-rumah Allah dan sentiasa meningkatkan amal ibadat kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang memperolehi kemuliaan malam Al-Qadar. Jadi untuk itu terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi hadir ke studio keadilan ini, dan insya-Allah kita berakhir sudah episod pada kali ini. Andai ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Dan sidang penonton sekalian, insya-Allah dengan ruang dan peluang yang kita ada ini di 10 malam terakhir ini, sama-sama kita memecut ataupun menekan gear sehabis baik untuk mengejarkan amal ibadat tanpa kita meninggalkan perkara-perkara yang penting yang apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Jadi cukup setakat itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.